أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا محمدا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terlebih dahulu syukur pada Allah. Malam ni adalah kuliah pertama saya setelah habis kita mengharungi musim PKP. Allah Subhanahu wa taala duga kita, Allah taala uji kita, akhirnya segala-galanya terhenti. Bukan setakat yang kerja tak boleh kerja, yang sekolah tak boleh sekolah, bahkan termasuklah rumah Allah Ta'ala juga, yang selama ini kita imarahkan dengan macam-macam, dengan solat fardu jemaah dan sebagainya, termasuk dengan kuliah, terpaksa tergendala. Ini semua adalah kerja Allah Ta'ala dan ianya juga adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang penting kita ambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar. Tuhan kata, ambil i'tibar, wahai orang yang boleh memandang, yang boleh melihat. Allah Subhanahu wa taala kalau nak bagi kita susah, bukan satu kepayahan bagi dia. Dia hantar tentera yang bernama Kuman. Yang Kuman ni saintis kata apa? Dia punya saiz dia 8 kali kosong. Perpuluhan sekian nombor. Saya tak ingat nombor dia berapa. So, Kuman ni satu makhluk Allah yang mikronism, yang sangat mikro, yang sangat kecil. Maknanya, kalau sekiranya Kuman Allah Ta'ala hantar ni, kita tak boleh lawan. Jangan lawan agama Allah. Kita bukan nak buat pada orang sini, tapi mungkin ada di kalangan di luar sana yang lalai, yang lupa, yang tak ingat perintah Allah, bahkan langgar arahan Allah, melawan pula Allah Ta'ala. Tiba masa Allah Ta'ala tunjuk kuasanya. Sebab apa? Tuhan sebut dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatagha. Kadang-kadang manusia ni dia suka yatagha, dia suka melampau. Ar-ra'ahu istaghna. Pasal apa manusia ni suka melampau kadang-kadang? Melampau sampai ke satu tahap hina Allah, hina agama Allah, hina Islam, hina Nabi Muhammad, bunuh umat Islam ni tanpa belas kasihan. Negara besar China contohnya, tanpa belas kasihan dia bunuh umat Islam berjuta. Sampai masa Tuhan tunjuk kuasa dia. Ar-ra'ahu istaghna. Pasal apa manusia jadi lagu tu? Pasal rasa hebat dah, berkuasa sangat dah, dah rasa segala-galanya ada dah.
Maka Tuhan tundukkan ego kita, sombong kita dengan hantar makhluk yang halus ni. Kosong, 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 perpuluhan sekian-sekian nombor. Itulah COVID-19. Satu dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu berapa puluh negara yang mengalami COVID ni? 150 negara. Termasuklah Amerika yang dia ni hebat sangat, rasa ada nuklear. Awak tak guna nuklear lawan kuman yang Tuhan hantar kalau hang hebat sangat. So kalau tak boleh nak lawan Allah Ta'ala punya tentera bernama COVID-19, jangan lawan Allah. China pun juga ada nuklear. Perancis, Itali dan macam-macam negara-negara yang kuasa-kuasa besar ni, semuanya Allah Ta'ala bagi tunduk habis. Ekonomi jatuh, segala tak boleh kerja itu ini. Ini dah habis PKP ni, nanti nak cari duit balik. Ni. Fa'tabiru ya ulil absar. Ada 3 perkataan Tuhan kata, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil aktibar, wahai orang yang boleh melihat dan memandang. Jadi tuan-tuan, syukur alhamdulillah, dan hari ini adalah hari pertama saya setelah habis musim PKP ni. Belum habis lagi sebenarnya, ada PKPP pula kan, bahagian apa, dia kata pemulihan. Tapi tak apalah, alhamdulillah hari itu dah ada pengumuman daripada pihak kerajaan, kita dah boleh on balik kuliah kita. Dan ini di Buntung ni, Masjid Al-Ansar Buntung ni adalah kuliah saya pertama ni. Kebanyakan saya tanya masjid-masjid lain semua nak on bulan Julai, bulan 7. Okey, tahniahlah tuan-tuan sebab kita dah boleh on balik kuliah kita. Baik, jadi seperti biasa di sini kita pakai kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-13. Baik. Hari ini kita mula dengan bab 185. Bahrul Mazi, tuan-tuan tengok dia punya nombor tepi tu, 185, bab majaa fi rahmatil muslimin. Apa dia? Yakni bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan kasihankan orang-orang Islam. Tuan-tuan, Islam ni dia antara teaching dia, antara didikan dia, dia bukan suruh kita semayang semata-mata. Puasa, solat, zakat, haji, umrah, apa lagi dan sebagainya. Jangan hak fikir yang tu aja. Islam ni dia punya teaching, dia punya didikannya, dia punya tarbiyahnya banyak. Termasuklah wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi kata, jadilah hampa ni sama-sama Islam ini ibadallahi ikhwana, satu hamba Allah yang ada sifat bersaudara. Allah Ta'ala ikat kita dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tak kira warna kulit dah, dia tak kira apa bahasa dah, dia tak kira bangsa dah. Ibadallahi ikhwana. Nabi kata, nama kata hampa Islam mesti ada sifat bersaudara. Muslimina muslimat dan rahmat ya Allah. Apa dia sifat bersaudara itu? Mesti ada kasihan sesama sendiri. Mesti ada rasa kasihan kepada yang susah. Tak kira dia warna kulit tak sama dengan kita kah, bahasa dia lain macam kita kah, ataupun dia pun bangsa yang lain daripada kita kah, ataupun dia daripada negara manakah dan sebagainya. Yang penting ikut saranan Nabi ni. Nabi kata apa? Ikhwana. Mesti ada sifat bersaudara. Muslimina muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kadang-kadang ramai tak apa faham. Ya. Kan masa musim Ramadan hari itu ada isu macam-macam. Isu Rohingya, isu apa? Ya, kita tahu semua bangsa ada masalah. Betul. Kita pun faham dengan kerajaan punya keprihatinan dan sebagainya, tapi ada dia punya had-had yang tertentu. Tapi tak adalah sampai ke satu tahap kita boleh, kalau tuan-tuan lihat dalam Facebook, hina bangsa mereka, hina warna kulit mereka. Yang ni tak boleh sampai tahap macam tu. Kalau puak-puak ini melanggar undang-undang dan sebagainya, kita ada hukum yang kita boleh hukum untuk mereka dan sebagainya. Nama kata nak hina mereka, bangsa mereka macam ni, nama kata nak hina mereka ni asal usul macam ni tak mau.
Sebab nama kata kita Islam, ikhwana. Nabi kata mesti ada sifat bersaudara. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bila bercakap dengan orang yang sama-sama Islam, hendaklah lemah lembut cakapnya. Ini Islam aja. Orang cakap lembut dengan kita, kita balas lembut. Bahkan Nabi SAW suruh kita buat apa yang kita suka. Kita suka orang lain cakap lembut dengan kita. Tiba-tiba kita cakap kasar dengan orang. Tak boleh. Nabi kata buat apa yang kita suka orang lain buat. Kita suka orang lain senyum dengan kita. Betul tak? Kita suka orang senyum dengan kita, tiba-tiba kita cengeng merata. Cengeng ni apa tuan-tuan? Garak. Kita suka orang lembut dengan kita, tapi kita kasar dengan orang. Kita suka orang baik-baik cakap dengan kita, tapi kita tinggi suara kita. Tak kena. Kita suka orang bagi apa-apa hadiah kat kita, tapi kita tak bagi pun ke orang tu. Kita buat apa yang orang lain suka buat dekat kita. Kita buat apa yang kita suka orang lain buat dekat kita. Itulah sebenarnya perangai Islam. Ni dah kita nak orang lain cakap lembut, cakap baik dengan kita, tapi kita cakap kasar dengan mereka. Kita nak orang lain senyum dengan kita, tapi kita sendiri pun tak senyum dengan orang. Ni tak betul. Baik, kemudian dia kata, bila bercakap dengan sama-sama Islam, hendaklah lembut cakapnya dan jangan berkasak-kasak dengannya dan berbahasa dengan bahasa yang halus. Jangan kasar. Sebab apa? Bila cakap kasar, itu menanda bahawa hati kita menunjukkan nilai hati kita. Tuan-tuan, semua ni berpunca daripada hati. Mata kita jahat pun start daripada hati. Telinga kita dengar benda tak elok pun start daripada hati. Mulut kita cakap tak cantik pun main tang hati. Hati ni orang kata apa? Kalau kereta tu jadi macam apa? Bateri lah. Nah, cantik tak cantiknya kereta kita tu dia terpulang kepada depends on bateri kita. Kalau bateri kita cantik, kita pulih aja dia punya kunci tu, jalan terus. Tapi kalau bateri kita tak cantik, dia dah mula dah nak expired, dah nak mati, dah nak kong, dah apa semua. Dah lah pagi-pagi kita nak pergi kerja, dia nak start pula susah tu dia. Tekan banyak kali, pulih banyak kali, kunci tu tak start, tak mula-mula lagi. Hati ni melambangkan pribadi seseorang. Sebab Nabi kata apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada mudghah. Ada seketui darah. Fa idza saluhat jasadu kullu. Idza saluhat jasadu kullu. Kalau darah ni, segumpai darah ni cantik, dia akan cantik ke seluruh anggota kita. Mata kita jadi baik, kita tak tengok perempuan lain. Bini kita dah ada, apa nak tengok perempuan lain? Ini pantang lalu anak dara orang, tengok. Bini orang pun tengok, janda pun tengok. Ada sebut janda. Anak dara orang pun kita nak tengok. Itu mata kita tak cantik. Kerana darah yang ada dalam dada ni tak cantik. Telinga, kita suka dengar benda-benda yang tak baik aja. Benda yang elok-elok kita tak nak dengar. Ada ceramah tak mau dengar. Ada kuliah tak mau dengar. Fitnah kita suka dengar. Walhal fitnah tu dosa. Walaupun kita bukan sebarkan fitnah, mendengar fitnah pun berdosa. Dosa besar. Ada ceramah, ada ayat-ayat Quran, ada orang mengaji kita tak mau dengar. Ada benda-benda elok boleh kita dengar, tak mau dengar. Dah, kita nak dengar umpatan-umpatan. Weh, ada cerita bagus tak ini? Siap minta lagi dengan kawan tu. Baru masuk pejabat ke apa semua, sementara tunggu komputer buka on dan sebagainya. Takkan cerita, tak ada cerita apa-apa kot hari ni nak sembang. Dia start dah, dia buka dia punya channel bawang dia. Bahasa lah ni panggil membawa, mengumpat. Jadi orang yang suka mendengar umpatan ini bermakna darah yang segumpai itu tak cantik. Begitu juga kalau darah tu tak cantik, hidung dia tak cantik, mulut dia pun tak cantik. Ada benda yang boleh kita cakap elok-elok, tapi nak cakap benda tak elok.
Daripada 10 perkataan yang dia cakap tu, satu je boleh pakai. Yang lain semua maki hamun. Semua lucah, semua carut, semua benda tak senonoh yang keluar daripada mulutnya. Satu je yang baik kita boleh terima. Yang 9 semua boleh tolak. Tak tahu pasal apa. Dia dah jadi habit. Dia dah jadi ketagih. Satu hari kalau tak cakap benda tak senonoh, dia tak boleh. Nampak? Muslimina muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimina muslimat dan dirahmati Allah. Begitulah juga kalau darah yang segumpai ni tak cantik, maka tangan pun akan buat perkara tak elok, kaki pun melangkah perkara-perkara ke tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Nabi kata, iza saluhat jasadu kullu. Nabi kata tadi apa? Sesungguhnya di dalam diri kita, dalam jasad kita ada segumpai darah. Kalau darah tu cantik, seluruh anggota tubuh badan kita pun cantik. Wa idza fasada jasadu kullu. Tapi kalau tak cantik darah tu, maka seluruh anggota kita pun tak cantik sama. Macam kita sebut tadilah, mata nak tengok benda dosa, telinga nak dengar perkara dosa, mulut nak cakap tentang benda-benda tak baik dan sebagainya. Nabi kata ala wahwal qalb. Yang kata darah tu tadi, itulah hati. Itulah hati. Maksudnya ni semua datang daripada hati kita. So kita boleh trace dah hati orang tu macam mana. Kadang-kadang melalui komen-komen dalam Facebook pun. Lah ni kan musim orang teknologi. Kita tengok komen-komen yang tak cantik pun kita dah boleh gambar dah hati dia lagu mana. Dia cakap kasar tu pun kita dah tahu dah hati dia macam mana. Dia garang ke, dia cengeng ke, dia apakah, mata dia suka tengok tak baik pun kita tahu dah hati dia tak macam mana. Sebab itu tuan-tuan, nak rawat seluruh anggota tubuh badan yang tak baik, tak cantik ini, tak boleh dengan cara lain kecuali dengan cara merawat hati terlebih dahulu. Rawat hati tak lain dan tak bukan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Rasa kasar lagi, istighfar lagi, astaghfirullah. Ataupun apa-apa jenis istighfar yang tuan-tuan hafal. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Duk rasa kasar lagi, duk rasa sombong lagi, tekan lagi hati ni, latih ni hati ni dengan sentiasa istighfar. Lama-lama kelamaan dia akan jadi lembut, dia akan jadi baik. So kalau hati ni kita dah rawat, insya-Allah seluruh anggota tubuh kita pun akan terawat sekali. Muslimina muslimat anda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak menunjukkan kelakuan yang kasar dengan tidak beradab dan tidak pandangkan kepadanya manusia ataupun bukan manusia, muslim ataupun bukan muslim. Nama kata dia manusia, maka kita mesti ada kasihan. Bahkan kita akan belajar dalam bab ini bukan setakat rahmatan lil muslimin, bukan setakat bagi rahmat, bagi kasih sayang sesama Islam. Kepada orang bukan Islam pun kena, bagi kasih sayang menatang haiwan pun kena, kita bagi kasih sayang dan sebagainya. Sebab Nabi kata apa? Innahu man la yarham la yurham. Siapa tak reti bagi kasih sayang ke orang, Allah Ta'ala tak sayang dia. Nampak? Siapa tak reti bagi kasih sayang kepada orang, kasihan ke orang, maka Allah Ta'ala juga tak kasihan ke dia. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah. Saya bagi contoh. Ada lagi ke kes buang anak lah ni? Ada lagi? Bayangkan. Kalau sekiranya kita tak sayang, kita dah sebut dah dulu. Apabila satu orang Arab Badui, dia ni bersama dengan Nabi, dia pergi rumah Nabi, dia masuk sekali dengan ke rumah Nabi ni bersama dengan Nabi. Tiba-tiba bila Nabi sampai, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah ni peluk Nabi. Kita dah sebut dah sebelum PKP dulu. Peluk Nabi, kemudian Nabi dukung cucu dia Hasan dan Husain ni, kemudian Nabi cium dahi mereka ni, cium dahi mereka, cium pipi mereka dan sebagainya. Itu sunnah. Arab Badui ni, Al-Aqra' bin Habis nama dia. Bila dia tengok Nabi merap dengan
cucu dia, manja dengan cucu-cucu dia ni, manja dengan Nabi. Dia kata, ish, geleng kepala dia. Ya Rasulullah, indi asyratu aulad. Indi asyratu aulad. Ya Rasulullah, di rumah aku ada 10 anak laki-laki. Wallahi, demi Allah, ma qabbaltu ahadan minhum. Demi Allah, aku tak pernah cium anak aku seorang. Sebab Arab jahiliah, Arab badui ni tuan-tuan, dia tak suka manjakan anak. Bagi mereka kalau manjakan anak ni, nanti anak jadi lembek. Mereka nak anak mereka ni kasar, garang, berani, besok boleh jadi panglima perang, askar dan sebagainya. Jadi bila Nabi dia cium cucu dia, dia pun heran. Dia kata, indi asyratu aulad. Di rumah aku ada 10 anak laki-laki. Wallahi ma qabbaltu ahadan minhum. Demi Allah, demi Tuhan, aku tak pernah cium salah satu daripada mereka. Apa Nabi jawab? Nabi kata, innahu man la yarham la yurham. Siapa tak reti kasih sayang kepada budak-budak, anak-anak kecil, la yurham, dia tak dikasih oleh Allah. Makna kalau kita tak dikasih oleh Allah, agak-agak doa kita Tuhan angkat. Agak-agak apa kita mau Tuhan bagi. Apa hajat kita Tuhan makbul. Sorry. Sebab apa? Sebab Tuhan tak sayang orang tu, tak kasih orang tu. Allah Ta'ala bagi, tapi dia bagi lambat. Dia bagi lambat, dia bagi tak cepat seperti mana yang kita nak dan sebagainya. Nampak tak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam. Jadi kalau tak kasihkan anak-anak pun, Allah Ta'ala, Nabi kata Allah Ta'ala tak sayang dia. Ni kan pula bunuh anak. Berlaku tuan-tuan tempat saya. Kami dekat dengan Sahom. Tahu Sahom dulu? Tak kena ikut. Kalau nak pergi Kampar tu ada satu kampung nama dia Sahom. Daripada Sahom tu boleh pergi ke Cenderian, Latak Kinjang apa semua. Sana memang tempat ada sungai berkelah apa semua lah. Jadi berlaku satu family ni, dia bawa anak-anak apa semua, anak bini. Ni sebelum musim PKP. Dia bawa anak isteri dia pergi berkelah kat situ. Jadi anak-anak ni yang main ayak ni, tengah mandi dan sebagainya, dia pergi tengok tengah-tengah sungai. Sungai pula kebetulan cetek pula. Dia nampak macam anak patung tengah sungai tu. Siapa pula yang campak anak patung? Jadi budak-budak ni pun pergilah ambil anak patung tu. Tengok bukan anak patung, baby. Dengan tali perut ada lagi, baru lepas beranak. Ya Allah, kita doalah hamba Allah yang buang anak ni, dia dan bertaubat depan Allah Ta'ala. Sebab dahlah dia buat dosa besar. Nabi kata apa? Innahu man la yarham la yurham. Siapa yang tak reti kasih kepada budak-budak, kita kasar dengan anak-anak, dengan budak-budak pun Tuhan dah mula tak sayang kita dah. Apatah lagi dera anak, pukul anak, dera anak, sampai tambat anak tu dekat tonggeng, dia pergi rantai anak tu. Pasal apa? Orang tanya dia ni, kenapa hampir rantai anak hang? Dia rantai anak tu berhari-hari, tak makan tak minum, berak kencing pun di situ aja. Lepas tu tambat dekat tonggeng. Itu pun sebab jiran tahu pasal apa? Pasal budak ni menangis tak berhenti-henti. Pasal apa? Rupanya mak ayah dia tambat. Dia kata pasal anak ni buah sangat. Habis kita kecil-kecil tak buah kah? Ingat, anak yang nakal, kita dah sebut banyak kali, anak nakal, anak jahat, itu semua kifarah dosa kita, ujian kita. Kita bukan jadi baik selama ni. Kita jadi baik mungkin masa umur pencen baru jadi elok. Umur 50-an baru kita pick up agama. Kita dapat agama ni, kita dapat betul-betul dapat semangat Islam ni, betul-betul berubah cara hidup kita ni. Mungkin dah naik 40-an, 50-an, 60-an. Masa 30-an, 20-an dulu mungkin kita tak lagu ni. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan biasanya kifarat dosa berlaku setelah kita berubah jadi baik. Apa makna kifarat? Kifarah ni maksud pembalasan dosa.
Selalunya berlaku ketika kita dah taubat, dah jadi baik, dah jadi berubah, dah jadi elok, Allah Ta'ala timpa kita jadi sakit. Kita tak sakit, bini sakit. Bini tak sakit, bini menyakitkan hati. Nampak tak? Tak habis-habis kena letak dengan bini, kena maki dengan bini, macam-macam. Bini tak sakitkan hati kita, anak sakit. Anak tak sakitkan hati kita, anak bagi kita sakit hati. Macam-macam anak kita buat perangai. Seorang-seorang buat perangai. Seorang-seorang. Nampak? Muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Mungkin kita dulu banyak menyakitkan hati mak ayah. Akhirnya hari ini Allah Ta'ala hantar pula anak yang menyakitkan hati kita. Ini dipanggil kifarah dosa. Berapa banyak kali dulu mak kita menangis pasal kita, ayah kita pula tak tenang tidur, tak lena tidur dia pasal kita, kelakuan kita. Maka hari ini Allah Ta'ala jadikan anak cucu kita pula buat kelakuan yang sama pada kita macam tu. Baik, muslimin dan muslimat dan rahmati Allah sekalian. Maka biarlah baik-baik laku dan pekerti di hadapannya menunjukkan kasih dan mesra dan berkasih-kasihan sama-sama Islam itu. Maka demikianlah disuruh oleh syarak kita dengan dalil sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Jarir bin Abdullah, katanya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa tidak kasihan akan orang dan tidak mau berlemah lembut bahkan berkasak jua, nescaya Tuhan tidak boleh kasihan akan dia, bahkan berkasak pula pada hisabnya. Siapa tak kasihkan orang, tak kasihankan orang, tak ada kasih sayang dengan orang, tak ada sifat lembut dengan orang, Allah Ta'ala pun tak nak bersifat lembut dengan dia. Bahkan di akhirat besok Tuhan akan berkasak dengan dia. Hadis ni riwayat daripada Jarir bin Abdullah. Tuan-tuan, sebelum habis kuliah kita, saat lagi nak isyak, kita isyak kena berhenti. Jarir bin Abdullah ni siapa? Dia sahabat Nabi. Saya suka, kalau saya baca hadis, saya suka baca profil sahabat, peribadi sahabat. Dan saya paling syok perangai Jarir bin Abdullah ni. Sebab dia satu manusia, satu sahabat Nabi yang lurus, jujur. Satu hari, dia ni kira orang kaya jugalah. Satu hari dia suruh khadam dia. Khadam ni maksudnya budak suruhan dia. Beli kuda. Dia bagi duit 400 dirham. 400 dirham ni 400 ringgit lah lebih kurang. Dia suruh budak ni beli kuda di pasar. Jadi budak dia ni bawa balik kuda dengan harga 400. Tiba-tiba dia tak puas hati. Dia tak puas hati bukan kerana kuda tu tak bagus. Dia tak puas hati pasal apa? Pasal kuda ni bagus dan dia bayar dengan harga murah. Tuan-tuan macam? Dia kata, akhirnya bila dia tak puas hati, dia pergi pulangkan balik kuda ni, dia pergi return balik ke tuan punya kuda tu. Dia kata, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya rasa berdosa dengan tuan sebab saya bayar harga cukup murah kuda ni. Kuda ni saya tengok laju. Boleh tak saya up harga kuda ni 100 lagi, jadi 500. Kalau tuan-tuan rasa macam mana? Kalau tuan-tuan jumpa orang macam ni, tuan-tuan kata apa kat dia? Apalah hang ni, orang dah bagi 400, hang nak up 500. Orang buntung dah. Kita orang jual durian tu lah, ni musim durian gopeng tengah musim lah. Belum musim buah lagi tapi jual durian dah banyak lah. Kalau boleh, ya Allah. Kawan tu dah kata, ada bang, saya ambil buah ni pun RM7 sekilo. Abang nak minta RM6 sekilo, mana boleh? Tak apa, aku pergi cari tempat lain. Jarir bin Abdullah. Ini kesan daripada tarbiyah Nabi. Orang jual kat dia 400 dan dia dah bayar 400 tu. Yang bayar tu bukan dia, khadam dia yang bayar. Dia tak tahu kuda tu macam mana. Tiba-tiba bila kuda tu bawa balik, kuda tu tak sepatutnya harga 400. Dia kata, tak, aku nak pulang balik kuda ni, aku nak bayar lagi 100.
jadi 500. Tuan punya kuda, dia kata, ikut suka hang lah, kata aku dah jual 400, hang nak tambah lagi 100. Kalau cerita Tiga Abdul, siapa tu, zaman Pak Tongkok ke, wow, meniaga orang lagi bagus daripada meniaga unta, dia kata kan. Baik, kemudian dia bawa kuda yang dia dah tambah harga RM100 tadi tu, dia bawa balik, guduk, tengok kuda ni dah lah laju, sehat walafiat. Dia patah balik, datang balik semula ke tuan punya kuda tu. Tuan, saya nak bayar lagi 100 boleh? 600. Sebab kuda ni muda, cantik, lasak. Tuan punya kuda, wow, ikut suka hang lah, dapat lagi 200. Bahkan disebut dalam hadis, berulang-ulang Jarir bin Abdullah ini balik, hantar balik, pi balik semula ke tuan punya kuda, bayar lagi 100, bayar lagi 100. Sebab apa? Hidup dia tak tenang. Dia dah balik, hidup dia tak tenang. Ya Allah, aku bayar 400 sedangkan kuda ni laju. Dia bayar lagi 100, 500. Balik semula. Balik. Lepas tu bila dia fikir balik, oh aku bayar 500 sedangkan kuda ni elok, aku tambah lagi 100 lah kot, 600. Diceritakan dalam hadis, sampailah kuda itu dibayar dengan harga 800. 2 kali ganda. Kuda tu harga 400 je. Nampak? Tapi tak puas hati punya pasal. Maka dia tambah sampailah 2 kali ganda harga kuda tu. Akhirnya menjadi 800. Kelakuan Jarir bin Abdullah ni, sahabat-sahabat Nabi perhati. Dia kata, apa hal kamu ni Jarir? Orang dah bagi harga murah, kamu nak tambah jadi mahal-mahal. Dia kata, sebab aku ingat pesan Nabi SAW, yusini. Nabi SAW sentiasa wasiat kepada aku, nasihat kepada aku, supaya jujur dengan semua orang. Maknanya tuan-tuan, bab jujur ni bukan setakat penjual, pelanggan pun sama. Betul tak? Kita duk harap yang jual barang tu jujur. Yang kita dah tahu dah orang tu jual murah. Kita duk takik dia lagi. Siapa yang meniaga tahulah tuan-tuan. Kan? Nak jenis musim PKP, zaman PKP ni, ya Allah, dah lah kita bagi murah. Dia minta murah lagi. Kita dah habaq dah. Saya modal beli ni sekian harga. Takkan saya tak boleh untung kot? Tak apa, kalau hang tak bagi harga macam tu, aku cari kedai lain. Agak-agak lah kan. Jadi maknanya berlaku jujur ini bukan setakat hanya kepada penjual, bahkan kepada pelanggan. Apa? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Siapa yang belum ada menantu, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, sikit ambil masa. Orang datang minang anak perempuan kita. Sebelum meminang dia ada sesi risik-merisik. Masa merisik lah kita nak abang apa-apa. Masa meminang ni sarung cincin je. Kita abang tak tentang anak perempuan kita ni? Bukan kita nak aib anak kita. Benda ni, kahwin ni, saya bukan nak ngajak tuan-tuan bab nikah kahwin. Tuan-tuan pun dah kahwin lama. Tapi bab kahwin ni dia bukan macam pakai baju, boleh tanggai baju, boleh pakai balik, dah. Takut ada yang tak berapa cantik di pihak yang sebelah lagi satu. Sebab kita tak abak awal-awal. Abaklah kalau betul anak kita ada kekurangan. Tapi yang penting dengan syarat hanya 2 mata saja ataupun 4 mata saja. Jangan pula kita bawa cerita ni dalam grup WhatsApp family kita, cerita pula pada adik-adik yang ada. Oh ya apalah pakai menantu. Dah. Hanya 4 mata ni, laki bini ni. Besan kita dengan kita ni. Tak pernah baklah. Anak kita ni memang cantik, tapi minta maaf, dia selalu bangun pukul 10. Abang bayar hantaran sampai 20,000, tapi bangkit pukul 10. Anak kami memang jawatan tinggi, jawatan besar, tapi dia tak reti masak. Abang, oh tak apa, nanti kami khususkan dia masak. Okey, kalau tak apa, nanti jangan kata kami bukan-bukan.
Macam tu cara. Ini yang dikatakan jujur. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu, lemah itu adalah diri saya sendiri. Saya tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.